6 syarat sah sa'i haji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ini kita sudah membincangkan perkara-perkara asas. Hari ini kita sambung pula kepada sa'i. Minggu lepas sudah kita bincangkan tawaf. Minggu ini kita bincangkan perkara yang penting berkenaan dengan sa'i. Sebelum itu, mari kita mengulang kaji sedikit berkenaan dengan rukun haji. Ada berapa rukun haji? Ada 6 rukun haji. Yang pertama berniat. Yang kedua berwukuf di Arafah. Yang ketiga bertawaf di Baitullah. Yang keempat sa'i. Yang kelima bersyukur atau bergunting. Dan yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Jadi hari ini kita pergi secara ringkas berkenaan dengan syarat sah sa'i, iaitu rukun haji yang keempat ataupun rukun umrah yang ketiga. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah share, kepada semua yang dah bagi tahu kepada kawan-kawan. Semoga manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Ya, rujukan saya adalah daripada buku Fiqh Haji Contemporary Dr. Jamaluddin Hashim. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan mengenai sa'i, eloklah kita tahu apa itu sa'i. Pengertian sa'i ialah berulang alik 7 kali di antara Bukit Safa dan Marwah. Untuk lebih mudah kita lihat gambarnya. Berjalan ulang alik antara Bukit Safa, ini Bukit Safa, ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan syarat-syaratnya. Jika kita boleh lihat daripada satelit ataupun daripada atas. Daripada atas, sini adalah Bukit Safa, ini adalah Kaabah. Di sebelah Masjidil Haram ke arah Adyad, sini nama tempat ni Adyad, ada Bukit Safa dan ada Bukit Marwah. Jadi ibadah sa'i ini jemaah-jemaah haji dan jemaah-jemaah umrah, mereka akan berjalan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. 1, 2 sehingga 7 kali. Itu adalah sa'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat istiqamah di dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi jika tuan-puan, cik-puan ada komen, ada soalan ataupun ada pengalaman dan ilmu yang anda ingin kongsikan, silakan komen di bawah. Semoga kita boleh kongsikan juga kepada orang lain, insya-Allah. Jadi itu secara ringkas berkenaan dengan sa'i. Kita ulang semula. Berjalan ulang alik 7 kali di antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi kita terus kepada syarat sah. Kita ulang kaji sedikit. Sebelum ini kita sudah bicarakan, iaitu apa itu syarat sah. Syarat sah bermaksud jika kita tidak melaksanakan salah satu daripada syarat sah, maka ibadah yang kita buat itu tidak sah. Maka di sini ada 6 syarat sah untuk sa'i haji. Kita terus kepada syarat sah yang pertama, iaitu hendaklah dilakukan selepas tawaf rukun haji, iaitu tawaf ifadah. Dan boleh juga selepas tawaf qudum bagi yang melakukan haji ifrad atau qiran. Okey. Jadi kita boleh tengok kat sini ada rukun, ada tawaf haji, ada tawaf qudum. Boleh rujuk kepada pelajaran kita yang lepas berkenaan dengan jenis-jenis tawaf, dan ada juga kita pelajaran mengenai jenis-jenis haji untuk kita memahami apa itu ifrad dan qiran. Tetapi secara ringkas, secara ringkas untuk mudah faham, tawaf qudum ini adalah apabila jemaah haji yang berniat haji ifrad ataupun berniat haji qiran, mereka masuk ke dalam Mekah, maka mereka mesti membuat tawaf qudum.
maka mereka boleh melakukan sa'i selepas tawaf qudum tersebut. Ataupun jemaah haji boleh juga melaksanakan sa'i selepas tawaf haji, iaitu tawaf ifadah. Sebelum ini kita pernah sebut, kalau tuan-puan ingat, berkenaan tawaf ifadah mestilah dibuat selepas wukuf di Arafah. Baik. Jadi di sini faham, mestilah syarat sahnya, mestilah sa'i ini dilakukan selepas tawaf. Ini adalah gambar berkenaan dengan tempat nak masuk ke sa'i. Sekarang ini boleh bayangkan saya ataupun kita sekarang ini berada di tempat tawaf. Belakang kita adalah Kaabah dan itu adalah jalan masuk ke tempat sa'i. Bagi yang pernah sampai mungkin dapat membayangkan. Kita teruskan kepada syarat sah yang kedua, iaitu dimulai daripada Safa dan disudahi di Marwah. Baik, apa yang dimaksudkan di sini? Bermaksud jemaah haji bermula daripada Bukit Safa. Tidak boleh bermula daripada Bukit Marwah. Dan berjalan daripada Bukit Safa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali sa'i dan mestilah berakhir di Marwah. Ini tidak boleh berakhir di Safa. Kalau berakhir di Safa itu bermaksud ada kesilapan pada pengiraan. Okey, kita teruskan. Syarat sah yang ketiga. Okey, jika sebelum ni anda sudah mengikuti syarat sah tawaf, banyak perkara-perkara yang kita perlu jaga. Tetapi apa perbezaannya dengan syarat sah semasa sa'i ini? Syarat sah sa'i ini lebih mudah dan tidak sebanyak syarat sah tawaf. Ada 6 sahaja syarat sah sa'i. Sekarang kita sudah berada pada syarat sah sa'i yang ketiga, iaitu cukup 7 kali dengan yakin. Dikira dari Safa ke Marwah sekali dan dari Marwah ke Safa sekali lagi. Itu adalah cara pengiraan dan mestilah yakin dengan pengiraan diri sendiri bahawa dia sudah sa'i sebanyak 7 kali. Untuk mudah faham, tadi pun saya sudah cerita, saya ulang lagi sekali. Kalau kita tengok rajah ini di sini, di tengah-tengah ini ada tempat untuk kerusi roda. Dan di sini ada lampu hijau. Lampu hijau ini nanti kita akan bicarakan di dalam perkara-perkara sunat sa'i, insya-Allah. Jadi apabila jemaah sudah selesai tawaf, seperti yang kita bincangkan tadi, iaitu sama ada jemaah sudah melakukan tawaf haji ataupun jemaah sudah melakukan tawaf qudum, maka selepas tawaf sudah boleh pergi melaksanakan sa'i. Kita insya-Allah akan menjadi jemaah haji dan umrah, akan masuk melalui sini, pergi ke Bukit Safa dan bermulalah sa'i yang pertama. Berjalan daripada Safa, pengiraannya mesti begini. Bermula daripada Safa, sa'i yang pertama 1. Kemudian sa'i yang kedua. Kemudian sa'i yang ketiga. Kemudian sa'i yang keempat. Kemudian sa'i yang kelima. Kemudian sa'i yang keenam. Dan yang terakhir sa'i yang ketujuh berakhir di Marwah. Begitu pengiraannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahman, terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kenapa saya tidak sebutkan di sini pusingan? Kenapa saya tidak sebutkan 7 pusingan sa'i? Kerana untuk mengelakkan kekeliruan. Jika tawaf memang kita melakukan pusingan, iaitu kita bergerak daripada Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad, maksudnya 1 pusingan. Tetapi di dalam ibadah sa'i, kita tidak mengatakan ia pusingan, kerana jika pusingan mungkin dari Safa, Marwah, Safa baru 1 pusingan. Itu adalah kiraan yang salah. Kiraan yang sebenar adalah Safa, Marwah 1 kali sa'i. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, saya tidak menyebutkan ia adalah pusingan. Ia dipanggil 1 kali sa'i. Baik, pengiraan itu kena jelas dan ini bukan perkara yang susah pun, insya-Allah. Baik. Ada juga disebutkan di bawah ini apa dia? Sa'i ini jaraknya, okey, yang kita kena berjalan lebih kurang 0.5 kilometer setiap kali. Maka total semua 7 kali sa'i
adalah lebih kurang 3.5 km kita berjalan. Begitu. Jadi memang memerlukan kekuatan fizikal dan kesihatan yang baik untuk melaksanakan sa'i. Tetapi jika tidak larat untuk berjalan, contohnya boleh juga menaiki kursi roda ataupun skuter yang ada disediakan. Baik. Jadi kita terus kepada syarat sah sa'i yang keempat, iaitu sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan Marwah. Maksudnya sampai dia punya sempadan. Di sana kita akan dapat lihat ada papan tanda Safa start here. Mestilah kita melepasi papan tanda tersebut. Jika zaman dahulu kalau tak ada papan tanda ataupun kita boleh tengok struktur asal, kita mestilah sampai kepada kaki bukit. Tidak wajib untuk naik sampai ke atas bukit. Naik itu hukumnya adalah sunat. Yang wajib ataupun yang menjadi syarat sahnya adalah kita mestilah sampai kepada kaki bukit. Pada zaman sekarang bangunan telah dibuat, maka kita tak nampak dah mana satu kaki bukit. Kalau kita bersa'i di ground floor, ada naik sedikit, kita tak perlu untuk naik sampai ke atas. Nak naik lagi bagus dapat pahala sunat, tetapi cukupkan syarat sah itu kita cukup untuk berjalan. Ada tempatnya kursi roda berpusing, jadi di situ kita dah boleh berpusing. Tidak perlu sampai ke tiang yang terakhir ataupun sudah sampai kepada papan tanda yang diberikan. Tetapi jemaah-jemaah kena berhati-hati jika bersa'i di tingkat underground, lower ground, bawah daripada ground floor. Di situ kena berjalan sehingga ke hujung kerana sempadan dia hampir hujung kepada dindingnya. Jadi kita teruskan kepada syarat sah sa'i yang kelima, iaitu hendaklah sa'i di Batnul Wadi. Batnul Wadi itu apa? Iaitu tempat sa'i yang termaklum pada masa kini. Batnul Wadi itu maksudnya kawasan ini. Kawasan sa'i sekarang ini. Pada zaman dahulu, sebelum pembesaran sa'i seperti bangunan yang telah dibuat pada masa kini, line warna merah, line warna merah itu adalah tempat sa'i yang asal sebelum pembesaran bangunan. Selepas pembesaran, ia dibesarkan sehingga ke yang warna kuning ni, lebih luas untuk menempatkan jemaah haji yang lebih ramai. Dan sekarang ada banyak tingkat, ada tingkat underground, ada tingkat ground, tingkat 1, tingkat 2, dan ada lagi satu mezzanine untuk skuter. Jadi telah dibincangkan, telah dikeluarkan fatwa. Muzakarah Haji peringkat kebangsaan juga sudah mengeluarkan fatwa bahawa Batnul Wadi termasuk dengan pembesaran yang ada pada sekarang. Maka kena bersa'i itu di dalam bangunan ataupun di tempat yang dikhaskan. Tak boleh di luar daripada tempat sa'i yang disediakan oleh pihak kerajaan Arab Saudi pada masa sekarang. Okey, insyaAllah. Kita teruskan syarat sah sa'i yang terakhir, iaitu tidak berniat lain yang boleh memesongkan tujuan sa'i. Contohnya berniat mencari orang, berniat lain, dia hilang dalam diri dia niat untuk melakukan sa'i. Sama juga seperti tawaf. Contohnya jika seseorang itu mencari ahli keluarganya yang terpisah atau mencari ahli kumpulannya yang terpisah, tapi sambil dia berjalan sa'i itu, dia masih lagi berniat sa'i dan dia juga dalam hatinya juga ada niat untuk mencari orang. Maka jika dalam diri dia masih ada niat sa'i, perjalanan sa'i itu masih sah. Tetapi jika dia berjalan itu hanya tujuan untuk mencari orang contohnya, dan tidak ada dalam diri dia niat untuk melakukan sa'i, maka sa'i itu adalah terbatal dan perlu diulang semula pusingan ataupun sa'i bilangan yang dia terbatal tersebut sahaja. Sebabnya ada beberapa contoh situasi bila masa mungkin terpesong kita punya niat, iaitu semasa di sini lampu hijau disunatkan bagi lelaki untuk berlari-lari anak. Dan contohnya jika di sini ada niat untuk berluba dengan orang lain, kan, contohnya, ataupun niat mengejar anak suka. Banyak saya nampak budak-budak suka berlari kat sini sebab dia tengok orang lain pun berlari. Dan jika niat itu untuk mengejar anak semata-mata, tidak ada niat sa'i, maka pusingan sa'i itu adalah terbatal. Dan juga contohnya adalah menaiki skuter di sini, pun kena jaga niat. Baik.
Terima kasih. Itu adalah 6 syarat sah sa'i yang telah kita bincangkan. InsyaAllah, jika ada soalan ataupun ada cadangan apakah topik akan kita bincangkan pada masa akan datang, silakan komen ataupun PM saya, insyaAllah. Pejabat kami di Andalusia Cawangan Bahau buka seperti biasa pada hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 9 pagi sehingga 6 petang. Dan kita punya live insyaAllah kita akan teruskan setiap hari Isnin hingga Jumaat juga pada jam 10 pagi. Dan ada ulangannya, rakamannya yang saya akan uploadkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau dan IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan kita pun dapat berkongsikan manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.